Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. So sekali lagi sahabat semua, saya ingin berkongsi bersama dengan anda ya berita baik ya yang diumumkan kemarin ya bahawa ya bantuan RM200 sebulan kepada pemilik kenderaan diesel. Dikatakan boleh memohon hari ini 20 hari bulan ya bermula hari ini sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lepaskan peluang ini untuk anda mendapatkan ya RM200 sebulan ya sebagai subsidi ya untuk kenderaan diesel. Jadi pemilik kenderaan diesel persendirian bagi individu, petani kecil dan pekebun kecil komoditi daripada golongan B40 dan M40 di Semenanjung layak untuk mendapatkan bantuan tunai sebanyak RM200 setiap bulan. Bukan sekali ya, tapi setiap bulan sahabat-sahabat semua. Jadi pastinya ini adalah berita baik ya untuk anda semua. Mereka yang layak untuk memohon sumbangan tunai kerajaan melalui program bantuan subsidi madani atau budi madani yang akan bermula hari ini 28 hari bulan Mei. Jadi Kementerian Keuangan menerusi kenyataan memaklumkan ya pemilik kenderaan diesel persendirian berdasarkan kriteria kelayakan tertentu boleh memohon di bawah kategori budi bicara. Jadi manakala petani kecil dan pekebun kecil boleh memohon di bawah kategori budi agrokomoditi, penerima yang layak di bawah kedua-dua kategori akan disalurkan budi madani sebanyak RM200 sebulan ya setiap bulan seiring dengan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel menurut kenyataan seperti yang dilapor oleh bernama. Kementerian Keuangan memaklumkan pelaksanaan itu susulan perutusan negara oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada minggu lepas. Jadi berhubung keputusan Jemaah Menteri untuk melaksanakan penyasaran subsidi bahan api diesel melibatkannya pengguna di Semenanjung. Dan menurut kenyataan itu, kriteria kelayakan bagi kategori budi individu ialah pemohon merupakan warga negara Malaysia, memiliki kenderaan diesel bersendirian yang berdaftar dengan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ selain kenderaan mewah di bawah usia 10 tahun. Selain itu kenderaan dimiliki mempunyai cukai yang aktif dan pendapatan tahunan individu atau pasangan berjumlah RM100,000 dan ke bawah. Setiap permohonan diterima akan disemak silang dengan data di bawah Lembaga Hasil Dalam Negeri bagi pengecualian pemilik kenderaan mewah di bawah usia 10 tahun dan individu berpendapatan tinggi T20 menurut kenyataan itu. Jadi sahabat semua ya ini antara perkara baik yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda. Jadi jangan lepaskan peluang ini ya untuk membuat permohonan hari ini ya sudah dimulakan hari ini. Jadi menurut kenyataan permohonan budi madani boleh dibuat ya secara dalam talian di dalam web budimadani.gov.my yang akan dibuka sepanjang tahun bermula hari ini. Bagi permohonan yang dibuat dan diluluskan sebelum 3 Jun 2024, pemohon akan menerima budi madani pertama mereka menjelang pertengahan Jun 2024 dan bantuan seterusnya akan disalurkan secara bulanan. Jadi bagi permohonan yang diluluskan selepas 3 Jun akan menerima budi madani pertama dalam tempoh 2 minggu dan seterusnya secara bulanan menurut kenyataan daripada Kementerian Keuangan. Jadi itu antara perkara ya yang menarik untuk saya kongsikan sahabat semua, dan ini menunjukkan sebenarnya bahwa tindakan ini ya adalah satu yang amat prihatin ya daripada kerajaan madani pimpinan Perdana Menteri kita. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri hari ini juga membuat kenyataan, katanya kerajaan ambil langkah cukup pastikan penyasaran diesel tak beri kesan kepada rakyat. Jadi itu antara komitmen ya yang dinyatakan oleh Perdana Menteri ya sempena dalam satu forum global ekonomi dan keuangan Islam hari ini. Jadi kerajaan mengambil langkah mencukupi bagi memastikan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel tidak memberi kesan kepada rakyat. Itu antara kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri berkata sedemikian ketika diminta mengulas kebimbangan orang ramai terhadap pengumuman berkenaan. Katanya kami telah mengambil langkah yang mencukupi dan memadai untuk mengenangani kebimbangan harga barangan. Katanya ketika ditemui pemberita di luar Forum Global Ekonomi dan Keuangan Islam di sini hari ini. Sementara itu ditanya bila kerajaan akan mengapungkan bahan api diesel mengikut harga pasaran.
Anwar berkata ia akan diumumkan nanti. Tunggu pengumuman daripada kerajaan. Kemungkinan besar ia akan diumumkan oleh Menteri Kewangan II, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan katanya. Perdana Menteri menerusi Perutusan Negara minggu lalu mengumumkan Kabinet bersetuju untuk melaksanakan penyasaran subsidi diesel membabitkan pengguna di Semenanjung yang dianggarkan membawa penjimatan RM4 bilion ringgit setiap tahun kepada kerajaan. Beliau berkata bagi membendung kenaikan drastik harga barangan dan perkhidmatan di Semenanjung, kerajaan akan menyediakan subsidi diesel kepada peniaga yang menggunakan kenderaan komersial bermotor diesel katanya. Jadi subsidi itu membabitkan 10 jenis kenderaan pengangkutan awam dan 23 jenis kenderaan pengangkutan barangan di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi. Menurut Anwar lagi, kerajaan juga bersetuju untuk menyediakan bantuan tunai kepada pemilik individu kenderaan diesel yang layak, termasuklah petani kecil, pesawat dan juga peniaga-peniaga kecil. Jadi itu antara kenyataan daripada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagaimana pula sahabat semua, pandangan daripada pakar ekonomi atau ahli-ahli ekonomi berkaitan dengan penyasaran subsidi diesel ini. Antara satu komen yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda adalah apabila ahli ekonomi mengatakan bahwa subsidi diesel ini perkukukan fiskal kerajaan dan juga tingkatkan peruntukan sumber. Itu antara kenyataan daripada ahli ekonomi, yaitu Profesor Ekonomi daripada Universiti Sunway, Profesor Ye Kim Ling berkata, rasionalisasi yang melibatkan pengguna di Semenanjung itu dijangka memberi impak positif kepada ekonomi serta kerajaan dalam membantu usaha melaksanakan pembaharuan yang diperlukan bagi memastikan kemampanan fiskal dan juga untuk meningkatkan kecakapan ekonomi. Langkah kerajaan untuk merealisasikan subsidi bahan api bermula dengan diesel dilaksanakan secara berhati-hati dengan pelbagai kumpulan sasaran terlindung daripada kesan kenaikan harga menerusi bantuan kad pembayar, bahan api dan juga bayaran tunai. Penyasaran subsidi akan menyederhanakan kesan ke atas inflasi di samping membawa penjimatan yang besar kepada kerajaan terutama dalam bentuk ketirisan dan penyeludupan rentas sempadan katanya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar menerusi Perutusan Negara semalam juga mengumumkan Kabinet bersetuju untuk melaksanakan penyasaran subsidi. Jadi itu antara ulasannya daripada penganalisis politik ini sahabat-sahabat semua. Jadi mereka merasakan bahwa ini perkara ini boleh membantu untuk negara memperkukuhkan fiskal kerajaan sekaligus juga untuk meningkatkan sumber pendapatan negara. Jadi adakah anda bersetuju? Dan sementara itu sahabat semua, seorang lagi ketua ahli ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, penjimatan 4 bilion ringgit itu membolehkan untuk kerajaan menyalurkan kepada perkara yang meningkatkan produktiviti negara dalam jangka sederhana dan panjang katanya. Jadi penjimatan subsidi diesel akan disalurkan kepada program bayaran tunai serta meningkatkan daya saing sektor pendidikan, kesihatan dan infrastruktur yang akan meningkatkan daya saing negara katanya. Muhammad Afzanizam juga berkata, agensi penarafan kredit bakal menilai semula peninjauan penarafan yang sedia ada kepada tinjauan yang positif sekiranya hasil reformasi ekonomi mula membuahkan hasil. Sekiranya berlaku kenaikan penarafan kredit, ia akan dapat menarik perhatian pelabur asing terutamanya dalam pelaburan portfolio yang mana pegangan asing dalam instrumen pendapatan tetap seperti Sekuriti Kerajaan Malaysia MGS dan terbitan pelaburan kerajaan JII serta bon korporat bakal meningkat dan sekaligus berpotensi untuk menaikkan nilai ringgit Malaysia. Wow, itu antara kenyataan dua ahli ekonomi ataupun pakar ekonomi yang mereka menganggap bahwa tindakan ini untuk mereformasikan subsidi dan sebagainya ini adalah satu tindakan yang tepat sekiranya ia mendatangkan hasil kepada negara khususnya juga kepada rakyat. Jika tidak ini mungkin akan membebankan rakyat, mungkin akan berlakunya kenaikan harga dan sebagainya. Jadi
Terima kasih sahabat semua. Ini apa yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Sekiranya Anda mau berikan sebarang komen, pandangan, yang Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dadah tanya selera. Sekian daripada Alright Nopo Channel. Sampai kita berjumpa lagi. Bye bye.